Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, selamat kembali ke sekolah selepas awak bercuti hampir sebulan lebih. Okey, jadi tahun ni kita nak masuk ke arah tajuk yang baharu. Tahun lepas kita dah belajar habis untuk silibus awak, sukatan awak untuk tahun 2020. Jadi tahun ni kita nak masuk ke arah topik yang baharu. Topik hari ni yang kita nak belajar, dia menggunakan kemahiran pemerhatian. Kemahiran proses pemerhatian yang telah cikgu ajar awak daripada darjah 1, 2, 3 dulu. Okey, pertama sekali, apa khabar murid-murid di rumah? Okey, cikgu harap kamu semua sihat saja dekat rumah. Jangan keluar rumah saja. Sekarang ni musim yang bahaya, zon merah kita ni. Jadi kalau awak nak keluar rumah, kalau perlu pakai pelitup muka, bawa hand sanitizer. Pastikan awak sentiasa jaga kebersihan diri awak, okey? Pastikan diri awak selamat. Cikgu tak nak murid-murid cikgu jatuh sakit. Boleh? Okey, sebelum kita mula, pastikan mikrofon kamu ditutup. Sediakan pensel dan kertas. Mikrofon ni tak perlu pun, sebab mulanya cikgu buat presentation ni untuk kita buat live, tapi sebab line internet cikgu tak cukup kuat, cikgu rakam video ni saja. Objektif pembelajaran. Ini matlamat kita belajar hari ni. Pertama sekali, awak mesti boleh menyenaraikan 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni apa? Kita akan belajar nanti. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa pula ni cikgu, manipulasi? Tak apa, kita akan belajar nanti. Tapi awak kena ingat, kita ada 2 matlamat hari ni. Yang pertama sekali, awak mesti boleh menyenaraikan 3 jenis. Ada 3 jenis pemboleh ubah. Seterusnya, awak boleh mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey? Okey, pemboleh ubah itu tajuk hari ni. Sebenarnya benda ni kita dah belajar dah daripada darjah 1 dulu. Awak dah belajar darjah 1, darjah 2, darjah 3. Cuma cikgu-cikgu hanya sentuh secara luaran sahaja. Jadi hari ni sebab awak dah darjah 4, awak kena jawab soalan peperiksaan. Jadi cikgu kena ajar awak betul-betul macam mana awak nak kenal pasti pemboleh ubah, macam mana awak nak menjawab soalan pemboleh ubah. Boleh? Apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah perkara, punca ataupun sebab yang boleh diubah-ubah, yang berubah-ubah dalam sesuatu kejadian. Itulah pemboleh ubah. Nama pun pemboleh ubah. Jadi dia adalah benda yang boleh berubah. Sama ada dia berubah sebelum ataupun dia berubah selepas. Okey, ingat ya. Pemboleh ubah ni adalah benda yang berubah-ubah. Sama ada berubah dia sebelum ataupun dia berubahnya selepas. Okey, ada 3 jenis pemboleh ubah. Ini matlamat kita belajar hari ni. Awak kena tahu ada 3 jenis pemboleh ubah. Yang pertama sekali, pemboleh ubah manipulasi. Cuba sebut. Pemboleh ubah manipulasi. Cuba tulis dekat kertas. Manipulasi. Itu adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas. Salin yang ni. Salin cepat-cepat. Itu adalah jenis yang kedua, pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang ketiga, pemboleh ubah malar. Pemboleh ubah malar. Jadi kita ada 3 jenis pemboleh ubah. Tolong ingat, kalau perlu salin nota sikit, salin nota sikit. Yang pertama sekali, pemboleh ubah manipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Yang ketiga, pemboleh ubah malar. Apa itu pemboleh ubah manipulasi di matlamat kita hari ni? Pemboleh ubah manipulasi atau PM, awak jangan ingat PM ni Perdana Menteri pula. Memanglah zaman sekarang ni musim Perdana Menteri berucap, tapi dalam sains PM ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, PM ini atau pemboleh ubah manipulasi adalah benda ataupun ciri yang berbeza-beza antara kejadian ataupun situasi ataupun gambar rajah. Jadi bila awak diberi gambar rajah, awak tengok ada 2 gambar rajah tu. Apa yang berbeza? Apa yang berlainan antara gambar rajah A dengan gambar rajah B? Itulah dia pemboleh ubah manipulasi. Okey, tak apa. Mungkin sekarang ni awak masih lagi tak nampak apa itu PM, pemboleh ubah manipulasi. Nanti cikgu akan bagi awak contoh. Nanti perlahan-lahan awak akan faham. Okey, contoh yang pertama. Contoh 1. Awak ingat lagi tak ni gambar apa ni? Kita dah belajar masa tahun 2 dulu.
Ini adalah gambar rajah litar elektrik. Ingat lagi tak kita buat eksperimen dekat Dewan Armada bawah tu? Ada yang mentol dia, kumpulan dia mentol dia menyala, ada kumpulan dia mentol tak menyala kan? Okay, jadi ini adalah gambar rajah litar. Okey, yang bulat ada X ni. Ni. Ini adalah simbol ingat lagi tak simbol apa tu? Itu simbol mentol. Jadi yang bulat ni ada X. Ini adalah simbol mentol. Yang ni cuba teka. Ini simbol apa ni kat atas ni? Garis tu. Ada garis panjang, ada garis pendek. Ini simbol apa pula? Kalau yang tadi tu ini simbol mentol. Yang ini simbol apa? Ingat lagi tak? Itu adalah simbol sel kering. Ataupun dalam bahasa pasar dia kita panggil bateri. Tapi dalam istilah sains yang tepat kita panggil sebagai sel kering. Cuba sebut sel kering. Okey. Sekarang kita nak kenal pasti dekat gambar rajah A dengan B ni apa yang manipulasi. Apakah pemboleh ubah manipulasi? Okay, jom kita cuba tengok langkah yang pertama. Langkah pertama dia kata perhatikan kedua-dua gambar rajah. Perhatikan. Tengok gambar rajah A, tengok gambar rajah B. Langkah kedua, kenal pasti perbezaan antara kedua-dua gambar rajah. Apa yang berbeza antara gambar rajah ni? Apa yang berbeza antara A dengan B? Cuba kira sampai 3. 1, 2, 3. Apa dia? Mentol. Awak cakap mentol. Tak boleh tak nak kata mentol saja. Awak mesti kata apa? Bilangan mentol. Sebab kalau awak kata mentol saja, apa yang mentol? Warna mentol ke? Saiz mentol ke? Yang berbeza adalah bilangan dia. Sebab yang A ada 1 mentol, B kita ada 3 mentol. Jadi itulah dia pemboleh ubah manipulasi dia. Bilangan mentol. Jadi kalau ada soalan dia bagi kat awak gambar ni kan. Dia tanya awak, apakah pemboleh ubah manipulasi untuk yang ini? Jawapan dia adalah bilangan mentol. Senang saja kan? Tengok gambar, awak kenal pasti perbezaan. Umpama awak masa kecil-kecil lah, buat orang kata permainan mencari gambar tersembunyi. Lebih kurang macam itulah, kena perhatikan betul-betul. Okay, seterusnya contoh yang kedua. Sama juga langkah dia, perhatikan kedua-dua gambar rajah. Kemudian kenal pasti perbezaan antara dua gambar rajah ni. Okay. Tumbuhan J dengan tumbuhan K. Cuba awak tengok apa yang berbeza antara J dengan K. 1, 2, 3. Apa dia? Cuba awak tengok pasu dia. Sama tak pasu dia? Sama je pasu dia kan. Tak ada besar, tak ada kecil. Cuba awak tengok pokok dia. Sama ke lain? Tengok pokok dia. Sama je pokok dia kan. Bilangan daun pun sama kan. Daun dia pun sama jarak dia kan. Jadi apa yang berbeza antara J dengan K? Kotak dia kan. Awak jangan sebut kotak saja. Kedudukan lubang pada kotak dia. Awak kata lubang, memanglah lubang, dua-duanya ada lubang. Yang J ni ada 1 lubang, yang K ni pun ada 1 lubang. Tapi apa yang berbeza? Kedudukan lubang dia. J dia ni lubang dia dekat atas. Yang K lubang dia dekat sebelah kanan. Jadi yang berbeza adalah kedudukan lubang. Bukannya lubang yang berbeza. Lubang masih lagi sama lubang. Tapi yang berbeza adalah kedudukan lubang. Itu yang berbeza. Okey, boleh faham? Jadi untuk pemboleh ubah manipulasi, yang ini adalah apa dia tadi? Kedudukan lubang. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, sama juga perhatikan kedua-dua gambar rajah. Kenal pasti perbezaan antara dua gambar rajah. Cuba tengok antara yang sebelah kiri dengan kanan. Kita letak lipas. Ke kipas dia betul sebut. Lipas dalam bekas kaca. Apa yang berbeza antara yang ini dengan yang ini? Perhatikan. 1, 2, 3. Apa dia? Bilangan lipas. Awak jangan sebut lipas. Lipas. Memang lipas semua lipas. Tak ada pula gonggok pula kan. Tak ada pula biawak pula dalam ni. Tak ada kan. Awak jangan cakap lipas. Awak kena cakap bilangan lipas. Sebab yang ini ada 1. Yang ini ada 3. Awak jangan cakap saiz lipas. Sama je saiz ni kalau awak tengok pun. Ada yang kanan, ada yang kiri je kan. Tapi yang berbeza sebenarnya adalah bilangan dia. Sebab yang ni ada 1. Yang ini ada 3. Okay, senang saja kan. Cuba tengok balik contoh 1. Yang ini bilangan mentol.
Yang ini pula kedudukan lubang. Ini pula bilangan lipas. Jadi untuk kita kenal pemboleh ubah manipulasi ni, awak hanya kena perhatikan. Perhati betul-betul maklumat yang awak berikan. Dalam yang ini, maklumat yang diberikan dalam bentuk gambar. Jadi awak kena perhatikan gambar tu betul-betul. Macam cakap, perhatikan kedua-dua gambar. Lepas tu kenal pasti perbezaan. So itulah maksud pemboleh ubah manipulasi tadi kan. Cikgu cakap kan. Cuba kita tengok ke depan. Pemboleh ubah manipulasi adalah benda, ini maksud dia, benda ataupun ciri yang berbeza antara kejadian. Sebab itulah ini ciri yang berbeza dekat sini adalah bilangan mentol. Yang dekat sini pula berbeza dia apa? Kedudukan lubang. Yang dekat sini bilangan lipas. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, belajar sekejap je, 10 minit je. Tak susah pun kan. Sebab cikgu tak nak awak terbeban kat rumah. Kalau cikgu ajar lama-lama pun awak pun bosan. Okey, jadi kesimpulan hari ini, awak dah belajar 3 jenis pemboleh ubah. Awak tahu ada 3 jenis. Yang pertama sekali, pemboleh ubah manipulasi. Yang ni tengok ni bawah ni. Pemboleh ubah manipulasi. Itu yang kita tengok tadi tu, yang benda-benda yang berbeza-beza. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Itu kita akan belajar minggu hadapan. Kemudian kita ada pemboleh ubah malar. Okey, apa itu pemboleh ubah manipulasi? Awak pun dah tengok tadi kan? Awak pun dah kenal pasti tadi kan? Pemboleh ubah manipulasi ni adalah benda yang berbeza-beza dalam kejadian. Dan seterusnya, cara kita nak mengenal pemboleh ubah manipulasi, cari perbezaan yang ada pada gambar. Kalau diberi gambar, nanti lepas-lepas ni ada dia bagi jadual, dia ada bagi awak graf. Jadi ada cara dia nak kenal pasti dia. Untuk graf macam mana kita nak kenal pasti, untuk jadual macam mana. Jadi untuk gambar, kalau kita nak kenal pasti pemboleh ubah manipulasi, kita kena cari benda yang berbeza. Okey, jadi sekian sahaja untuk hari ini. Sekejap je belajar dengan Cikgu Kamil. Terima kasih kerana hadir. Kalau ada sebarang masalah, boleh tanya cikgu. Kalau ada yang tak faham, PM cikgu. Okey, terima kasih semua.